Alright. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Amirul Syahidi dan saya akan mengajar sejarah tingkatan 4. Okey. Untuk hari ini kita santai saja, kita kenali dulu apakah isi kandungan yang tersenarai dalam kandungan sejarah tingkatan 4. Okey, pertama sekali kamu semua di bawah bimbingan saya dan kamu semua perlu ada matlamat yang tersendiri. Pertama sekali, tentukan matlamat kamu. Apa subjek sejarah yang kamu nak skor? Apa grade dia? A ataupun B+ ataupun C? Tapi saya galakkan kamu semua untuk cuba untuk dapatkan A+ lah. A ataupun A tolak sekurang-kurangnya. Kalau B+ pun tak apa. Tak apa, kita usaha sama-sama. Okey. Pertama sekali, kita perlu tahu sejarah tingkatan 4 mengandungi 10 bab. Bab yang pertama, warisan negara bangsa. Warisan negara bangsa. Yang kedua adalah kebangkitan nasionalisme. Dan yang ketiga adalah konflik dunia dan pendudukan Jepun. Bab yang keempat, era peralihan kuasa British. Seterusnya, bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Seterusnya, bab 6, ancaman komunis dan darurat. Dan seterusnya, usaha kemerdekaan. Usaha ke arah kemerdekaan. Ini topik ni sangat menarik lah. Sangat menarik. Seterusnya, pilihan raya dan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan juga pemasyuran kemerdekaan. Okey, untuk kelas yang pertama, cikgu akan pergi kepada bab 1 dahulu. Sejarah tingkatan 4, bab 1, warisan negara bangsa. Okey, dah bersedia semua? Kalau dah bersedia, kita mulakan. Okey. Untuk hari ini, kita akan belajar 1.1 latar belakang negara bangsa. Okey, kita tak perlu tahu banyak, kita perlu tahu asas saja. Latar belakang negara bangsa dalam sejarah tingkatan 4 ni, apa yang kamu semua perlu tahu adalah Kerajaan Alam Melayu. Okey, baiklah. Kerajaan Alam Melayu ni merangkumi kerajaan apa? Adakah Tanah Melayu sahaja semata-mata? Tidak. Ia merangkumi Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Ada banyak lagi yang kita akan mendalaminya nanti. Okey. Untuk bab 1, apa yang kita perlu tekankan hanyalah 4 ni sahaja. Untuk 1.1. Iaitu setiap kerajaan alam Melayu, dia mempunyai 4 ciri utama. Ciri yang pertama adalah raja. Raja ni dia mempelopori, dia yang paling atas dalam sistem hierarki dalam mana-mana kerajaan. Kalau tak ada raja tu bukan kerajaan lah namanya. Okey, yang seterusnya adalah undang-undang. Okey, undang-undang ni sangat penting ya. Kalau negara ataupun sesebuah kerajaan itu tidak mempunyai undang-undang yang teratur ataupun undang-undang yang cemerlang, ia akan menyebabkan pelbagai masalah akan berlaku. Okey, seterusnya ketiga, wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh. Sesebuah kerajaan yang sangat kuat, dia akan memerlukan atau memperluaskan lagi empayar pengaruh mereka. Okey, katakanlah Malaysia, Tanah Melayu, dia meluaskan lagi pengaruhnya. Kalau kita lihat contohnya nanti, kerajaan di Melaka. Kerajaan Melaka, macam mana dia meluaskan empayar. Dulu, kerajaan Melaka tu dia bukan
tahu Melaka besar mana? Kecil je kat dalam peta Malaysia tu, kecil je kat hujung. Tapi untuk memperluaskan lagi empayar dia, Melaka tu sampai dekat hujung sana. Dekat hujung sampai dekat Pahang pun dipanggil Melaka. Dia tak panggil Gangga Negara dulu, tapi dipanggil Melaka. Okey, yang seterusnya ialah rakyat. Tanpa rakyat, confirm tak adalah kerajaan. Siapa yang duduk? Kucing, rimau, kancil. Ada kerajaan kancil? Tak ada. Ada kerajaan kucing? Tak ada. Rakyat perlu ada untuk membentuk sesebuah kerajaan. Lihat tu, ada raja, ada undang-undang, ada rakyat dan ada wilayah pengaruh. Cukuplah 4 benda tu kita tahu. Ciri-ciri, cara nak ingat ya. Untuk 1.1, ingat KAM, Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu, dia ada 4 benda. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat. ROR. Bukan ROR. Bukan, tapi ROR. Iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga R, rakyat. Cukup 4 itu asas yang kamu perlu tahu. Kamu ingat je Kerajaan Alam Melayu, kamu ingat ROR. Bukan ROR, ROR. Iaitu raja, yang pertama R, U, undang-undang, W, wilayah pengaruh dan juga R yang last sikit lah rakyat. Saya yakin kamu semua akan ingat. Senang je yang ni. Senang sahaja. Okey, seterusnya. Kita pergi kat raja. Kita mendalami lagi apa peranan raja dalam Kerajaan Alam Melayu. Okey, kita lihat ya. Raja yang pertama sekali adalah tonggak utama. Tonggak utama dalam sesebuah kerajaan. Okey. Katakan ini kerajaan, tanpa raja, dia tak ada tonggak utama. Maksudnya, kerajaan itu tidak akan terbentuk dengan sangat elok, sangat rapi. Itu kunci utama dia. Tonggak utama dalam sesebuah kerajaan, raja. Yang kedua, dia cakap sistem pentadbiran dibantu oleh pembesar. Okey. Raja, katakan raja dia ada mahkota. Boleh ke raja ni takbir sesebuah kerajaan seorang diri saja? Katakan Malaysia. Perdana Menteri seorang je yang jaga Malaysia, yang takbir Malaysia. Boleh ke? Tak menantangan. Sejak dari dulu lagi, sejak abad ke-13 ke-14 lagi dah ada sistem, iaitu sistem pembesar. Sistem pembesar apa? Kita lihat nanti. Nanti kita akan belajar sistem pembesar apa. Diperlukan pembesar. Okey, tambah pembesar. Pembesar. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Ini pembesar. Dan poin yang ketiga, raja memperoleh ketaatan daripada rakyat. Ketaatan daripada rakyat. Kalau raja tak mendapatkan ketaatan daripada rakyat, ia akan menjadi satu masalah utama. Jadi, asas utama kerajaan, raja dia perlu mendapatkan kepercayaan daripada rakyat dan rakyat tu taat kepada raja. Sampai kita ada cerita hang tuah kan, taat sangat kepada raja, sanggup buat apa sahaja. Seterusnya poin yang keempat, rakyat yang taat akan dianggap suci. Bila dia dianggap suci, rakyat ni memang naklah dianggap suci, so dia akan taat kepada siapa? Kepada raja. Okey, contohnya Raja Champa dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Yang ni dekat kerajaan Champa ni, Raja Champa tu dia cakap, saya suci. Memang sangat suci. Sampaikan rakyat dia anggap dia tu almost like a dewa. Dia sanjungnya Raja Champa tu sampai dia anggap dia macam reinkarnasi. Apakah maksud reinkarnasi? Itu adalah penjelmaan semula. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Ia adalah penjelmaan semula. So, rakyat Champa tu, kerajaan Champa tu dia, ni penting ya dalam soalan objektif. Dia akan tanya, kerajaan manakah yang menganggap raja mereka dikaitkan sebagai jelmaan Dewa Siva? Nak jawab apa? Kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya ataupun kerajaan Champa?
Okay, jawapan dia adalah Kerajaan Champa. Okay, kita settle untuk raja, kita pergi kat seterusnya. Apa? Kalau kita ingat RUWR tadi, rule untuk Kerajaan Alam Melayu. R yang pertama, raja, dah settle. U adalah undang-undang. Okay, kita lihat undang-undang. Okay, undang-undang. Menjamin kesejahteraan sesebuah kerajaan. Inilah kunci utama dia adalah kesejahteraan. Okay. Kenapa pentingnya undang-undang dalam sesebuah kerajaan adalah dia menjamin kesejahteraan sesebuah kerajaan. Kalau tak ada undang-undang, kalau kat kerajaan Melayu, khususnya di kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dia ada undang-undang yang tersendiri yang nanti kita akan mendalami. Contohnya lah Undang-Undang Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Nanti kita akan cover topik itu. Tapi untuk ni kita tahu asas dulu, asas Kerajaan Alam Melayu yang tak tertakluk kepada Melaka sahaja, di Malaysia sahaja, di Tanah Melayu sahaja. Tapi merangkumi semua. Funan, Champa, Majapahit, Sriwijaya, semua. Semua ada RUWR tadi. Semua ada raja, ada undang-undang, ada wilayah pengaruh dan juga ada rakyat. Sekarang kita pergi pada topik undang-undang. Dia menjamin kesejahteraan sesebuah kerajaan. Okay. Yang ni pentinglah untuk huraian atau esei ataupun objektif, cukup penting. Dia menjadi panduan dalam mentadbir kerajaan. Panduan. Undang-undang sangat penting. Contoh kat sini saya bagi Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Kutara Manawa. Kutara Manawa ni yang saya bacalah. Kutara Manawa ni mengandungi 19 bab yang menunjukkan betapa pentingnya pentadbiran dalam sesebuah kerajaan. Dia berkaitan juga dengan cara kita layan raja, cara kita bercucuk tanam. Dia mengandungi dalam Kutara Manawa. Okey, contoh bagi kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Yang ni Majapahit kan? Majapahit, dia guna Kutara Manawa. Kutara Manawa. Okey, kalau kerajaan Melayu, kerajaan apa? Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Apa contoh dia? Saya bagi contoh awal. Hukum, kanun Melaka. Ini yang pertama. Dan yang kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka. Ini yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, ini Undang-Undang Laut Melaka. Okey, kita dah cover RU. Kita pergi yang seterusnya iaitu W. Wilayah pengaruh. Okey, poin yang pertama, wilayah pengaruh ni kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan raja. Okay. Contohlah saya lukis benua ni, nampak kan benua? Bukan benua, wilayah lah, wilayah. Yang takbirnya kat saya lorek ni. Tapi yang kat sini ni, andai sahaja dia menerima dan memperakui pemerintahan raja yang kat sini ni, dia akan join sekali wilayah pengaruh. Syarat dia apa? Menerima dan memperakui pemerintahan raja tu. So baguslah untuk raja tu menunjukkan kekuatan empayar dia, takbir dengan baik, jaga rakyat dia. So rakyat akan berbesar hati nak join raja tu. Nak jadi rakyat dia. Contohnya Kerajaan Funan mempunyai saya highlight Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang sangat luas daripada Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar dan segenting Kra. Ini boleh jadi soalan objektif ya. Katakan soalan objektif tu, apakah nama kawasan wilayah pengaruh Kerajaan Funan? A.
Saya bagi A. Sungai Mekong. B. Sungai Rajang. C. Sungai Mesopotamia. D. Sungai Penang. Ada ke Sungai Penang? Tak tahu. Jawapannya confirm lah Sungai Mekong. Kalau hafal ni Segeting Kera ni, Selatan Myanmar ni, Teluk Samra ni, yang ni simple lah. Kita boleh belajar. Kalau kita buat latihan, kita boleh jawab insya-Allah. Okey, ni lah untuk wilayah pengaruh. Okey, seterusnya kita pergi kepada rakyat. Ni yang last sekali dalam round tadi. Raja dah cover, undang-undang pun dah cover, wilayah pengaruh pun dah cover. Kita pergi kepada rakyat pula. Okey, rakyat. Rakyat. Pertama, penduduk yang taat setia kepada raja dan tidak menderhaka. Dia macam timbal balik kepada raja tadi. Kalau kamu semua ingat, dia nyatakan bagi rakyat yang taat setia kepada raja, dia dianggap suci. Dia dianggap suci. So, rakyat ni tugas dia, dia penduduk yang taat setia kepada raja dan tidak menderhaka. Kalau dia menderhaka, jadi si kita lah, bukan rakyat. Kita halau dia keluar. Dia tak layak jadi rakyat. Dia patut jaga raja. Okey, contohnya, rakyat kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan meminum air sumpah. Bukan air Red Bull, bukan air 100 plus, tapi air sumpah. Nak tahu macam mana? Nanti saya cerita. Air sumpah. So dia macam, kalau once minum air sumpah ni, awak akan jadi satu rakyat yang sangat dihargai lah oleh raja. Raja suka. Raja suka sebab, kamu telah menunjukkan sifat kesayangan kamu, kasih kamu, taat setia kamu kepada aku, yakni raja tu lah, Raja Kerajaan Sriwijaya tu lah, dengan meminum air sumpah. Dikatakan siapa yang minum air sumpah tu, dia tak boleh derhaka. Kalau dia derhaka, dia akan kena tulah. Dia macam malapetaka akan jatuh kepada dia. So, zaman dulu ni tak boleh buat main-main. Dia sangat dangerous. Dia ada unsur-unsur mistik di sebalik tu. Air sumpah. Okey, kita lihat ya. Okey, yang ni. Yang ni. Tahu tak apa yang ni? Ni, gambar ni. Yang ni lah air sumpah tadi. Kerajaan Sriwijaya tadi. Ni. Kerajaan Sriwijaya yang minum air sumpah. Okey, ni dipanggil sebagai apa ni? Saya tulis ni dikenali sebagai inskripsi Telaga Batu. Okey. Waktu zaman zaman Sriwijaya ni, air dia, yang ini macam ada satu undang-undang atau syahadat lah dia nyatakan kat sini, dan air dia tu mengalir kat sini. Mengalir. Nampak hujung muncung ni. Dia akan letak minum air kat sini. Tu. Yang ni apa? Ni kitab Manawa tadi. Apa yang ni? Ni Kutara Manawa. Kutara Manawa. Dia ada 19 bab dalam ni. Tapi saya tak tanya kot bab tu. Dia tanya Kutara Manawa, kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Okay. Tak ada masalah. Boleh insya-Allah. Okay. Okay, boleh faham semua? Ni untuk kita pergi pada 1.2 pula ya. 1.2. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Ada 6 ada 6
aspek kat sini untuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang tadi kita telah cover ciri-ciri Kerajaan Alam Melayu. Ada banyak ya ciri-ciri Kerajaan Alam Melayu. Contoh Kerajaan Alam Melayu yang kita study tadilah. Ada Champa, ada Funan, ada Majapahit, ada Srivijaya. Okay, sekarang ni kita pergi lagi detail, tapi bukan daripada kerajaan di luar sana, tapi yang dekat dengan kita, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sekejap. Okey. Untuk ciri-ciri, yang pertama adalah kerajaan. Kerajaan maksudnya setiap Kesultanan Melayu Melaka ni atau Kesultanan Melayu ni, dia mempunyai kerajaan yang tersendiri. Macam mana? Nanti kita lihat ya, huraian yang terperinci. Yang kedua adalah rakyat. Macam mana rakyat ni dia memainkan peranan dalam sesebuah kerajaan, iaitu dalam Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, kedaulatan. Kita lihat macam mana kedaulatan ni dia sangat penting sebagai salah satu ciri dalam negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang keempat adalah wilayah pengaruh. Dia sama juga macam tadi, tapi dia lagi mendalam. Sebab ni aspek ni hanya tertumpu kepada Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya undang-undang. Dan juga lambang kebesaran. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, kerajaan. Sekejap ya. Saya conteng, nampak tak? Tak apa, saya teruskan. Okey, kerajaan. Kerajaan wujud disebabkan adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi. Okey, mana-mana kerajaan lah. Ia dalam sistem hierarki. Sistem hierarki tu merujuk pada piramid. Hierarki. Poin yang ketiga, kerajaan mempunyai pembesar untuk membantu pentadbiran. Kerajaan mempunyai pembesar untuk membantu pentadbiran. Macam tadilah. Macam tadi saya lukis raja dan ada 4 orang pembesar di sebelah raja. Itu menunjukkan dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang mempunyai raja ataupun sultan dalam status hierarki yang tertinggi, dan juga bawah di sikit adalah golongan pembesar. Dan bawah sikit tu adalah golongan pedagang dan juga golongan petani. Nanti kita pergi lagi mendalam. Dia ada 2 golongan. Golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Nanti kita pergi. Yang keempat, pemerintahan beraja diperkukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan. Yang ni saya highlightkan. Sebab apa? Sistem pembesar 4 lipatan ni sangat famous dalam pentadbiran di Kesultanan Melayu Melaka. Kita sebagai rakyat Malaysia ni perlu tahulah sistem pembesar 4 lipatan ni macam mana. Ini sangat-sangat penting lah. Dia lagi mendalam sebenarnya. Nanti kita pergi lagi mendalam lah. So, kita dapat tahu ya sistem pembesar 4 lipatan. Ni untuk kerajaan. Dia ada 6 tadi kerajaan. Seterusnya kita pergi kepada rakyat. Rakyat.
Yang pertama, rakyat setia kepada Sultan Melaka. Sama macam tadi. Dia perlu setia. Kalau tak setia tu, dalam rukun negara pun kita ada kan. Ada taat. Tak setia kepada Sultan Melaka. Kalau tak taat, kamu tidak suci. Ataupun kamu tu tak layaklah duduk di tanah ni. Poin yang kedua, rakyat patuh kepada undang-undang yang dikuatkuasakan. Okey, contohnya Sultan dah takbir dan Sultan kenakan cukai. Kenakan cukai, pembesar kenakan cukai kepada rakyat. Dia perlu bayar untuk certain harga lah. Dan dia perlu patuhlah. Ni adalah untuk kelangsungan ekonomi negara pada waktu itu. Kesultanan Melayu Melaka. Okey, poin yang ketiga, rakyat terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Ni highlight. Orang Melayu dan orang laut. Orang Melayu dan orang laut. Tahu tak orang laut tu macam mana? Orang Melayu tu confirm dah tahu orang manusia. Orang laut tu apa? Ikan duyung ke? Bukan ikan duyung. Orang laut ni dia anggap sebagai lanun. Lanun. Bahasa mudah dia lanun lah. Tapi orang laut ni dia ada maruah tau. Dia ada maruah. Saya ada baca tentang orang laut ni. Cara hidup dia dekat perairan dan dia jaga perairan di tanah Melaka waktu tu. Pedagang-pedagang datang yang tolong check macam pegawai immigration. Dia check. Oh, datang dari mana ni? Oh, daripada China. Okey, boleh. Ada tu tak? Ada macam surat ke apa? Dia bagi. Okey, boleh lalu. Boleh masuk. Orang laut ni sangat penting ya. Sangat penting memandangkan sewaktu dahulu kerajaan mementingkan aspek perdagangan. Perdagangan ni melalui udara ke? Zaman dulu naik flight ke? Jalan kaki ke? Tak, sebab kat Selat Melaka tu dia macam laluan pedagang kan? Laluan pedagang. Dan orang laut ni memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan ekonomi sebab tu berjalan dengan lancar. Sebab kebanyakan orang cuba untuk mencuri ataupun merompak kapal-kapal yang mengandungi bekalan makanan lah, bekalan untuk berdagang. Yang jaganya adalah orang laut. Saya cakap bahasa mudah dia, orang laut tu lanun kan. Dia cara senang macam ni, dia lanun tapi lanun baik. Macam cerita One Piece, Luffy. Tahu tak? Kalau tahu, tahulah. Kalau tak tahu tu tak tahulah. Dia macam baik. Dan dia hubungan dia dengan raja sangat baik. Sangat baik. Sebab give and take. Kamu jaga laut, saya bagi pampasan kepada kamu. Saya bagi tempat tinggal, saya jaga kamu. So give and take. Okay, poin yang keempat, terdapat dua golongan dalam hierarki sosial Kesultanan Melayu Melaka. Ada dua golongan. Golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey. Golongan diperintah. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Tanya di ruangan komen. Golongan pemerintah. Sekejap ya.
Sekarang kita di golongan rakyat. Okey, teruskan ya. Golongan sultan juga pembesar. Okey, untuk golongan pemerintah dan golongan diperintah, di segitiga. Yang paling atas adalah golongan pemerintah yang mempunyai sultan yang paling atas, bawah tu sikit adalah pembesar dan bawah tu sikit golongan pedagang dan bawah yang diperintah. Rakyat, petani, nelayan, ni hierarki sosial dalam kesultanan Melayu Melaka. Okey, seterusnya. Cikgu, silap contoh conteng, tak jelas. Sekejap ya. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Okey, ke mana tadi? Untuk kedaulatan Kedaulatan. Okey. Lamban kekuasaan tertinggi seorang sultan. Okey, kedaulatan ya. Untuk raja ataupun sultan, dia memerlukan kedaulatan. Sebab tanpa kedaulatan ni, dia tak bermakna apa-apa. Dia tak bawa makna apa-apa. So, untuk mendapatkan kedaulatan ni, raja ataupun sultan ni, dia perlu mendapatkan pengiktirafan daripada rakyat ataupun golongan yang bawahan. Okey, yang kedua, kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan juga wilayah. Okey, untuk membolehkan kedaulatan ni, sultan tu berhak untuk melakukan apa sahaja untuk mengawal rakyat dan juga wilayah. Poin yang ketiga, kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain daripada seluruh dunia dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Masa ni kuasa-kuasa luar tu semua takut untuk campur tangan dalam kerajaan Melayu Melaka. Tapi yang menariknya, kenapa jatuhnya empayar Kesultanan Melayu Melaka ni adalah disebabkan oleh orang dalam. Orang dalam Melaka tu sendiri yang menyebabkan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Nanti kita boleh rumus lagi pasal yang tu. Poin yang keempat, diiktiraf oleh dinasti Ming yang menghantar utusan untuk mengeratkan hubungan diplomatik. Contohnya lah, Laksmana Cheng Ho dihantar oleh dinasti Ming untuk menjadi perutusan untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Melaka. Ini menunjukkan kerajaan Melaka ni sangat menjadi hotspot dalam perdagangan sewaktu masa dahulu. Saya mohon maaf ya sebab ada drawings ni saya tak boleh padam.
Okey, saya teruskan ya. Untuk kedaulatan. Okey, seterusnya wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh. Sekejap ya. Sekejap ya, sekejap. Okey. Nampak tak? Kalau nampak sila letak kat ruangan chat ya. Cakap nampak. Okey, alhamdulillah. Okey. Maaf, mohon maaf. Tadi cikgu dah cuba padam tapi tak boleh. Tak boleh padam. Okey, kita sambung ya kat mana tadi? Dekat. Ke nak ulang balik tadi sebab tadi macam random lah. Nak ulang balik ke? Okey, tak apa kita teruskan ya. Start dari sini ya ayat ni balik. Okey. Okey, rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, rakyat. Rakyat taat setia kepada Sultan Melaka dan rakyat patuh kepada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh raja. Okey. Selamat bertemu kembali. Okey. Rakyat patuh kepada undang-undang yang dikuatkuasakan. Rakyat terdiri daripada orang Melayu dan juga orang laut. Seperti yang saya katakan tadi, orang laut ni adalah dianggap sebagai lanun baik. Macam monkey di Luffy. Contohnya lah. Dan terdapat dua golongan dalam hierarki sosial Kesultanan Melayu Melaka. Okay, saya lukis ya. Okey, yang ni. Okey, ada dua golongan. Yang ni golongan pemerintah. Ni golongan diperintah. Golongan perintah, seperti yang kita sudah sedia maklum, adalah golongan sultan. Golongan pembesar. Pembesar apa? Pembesar 4 lipatan. Ini confirm boleh ingat. Dan juga golongan yang diperintah adalah rakyat. Golongan hamba biasa. Ini salah satu pendedahan lah kepada kamu semua. Tahu tak hamba tu macam mana? Hamba tu dari sudut in English dia cakap slave kan, slave. Tapi hamba masyarakat Melayu dahulu dia lebih kepada pengikut. Tapi penggunaan istilah hamba ni British yang indoctrine kepada kita dalam penulisan sejarah di tanah air kita yang menunjukkan Malaysia ni, tanah Melayu ni adalah feudalism. Feudalism ni macam ni lah sistem hierarki ni. Tapi kita perlu tahu je hamba zaman dahulu bukan hamba yang suruh buat benda yang bukan-bukan. Kita seksa dia, kita
dera dia, bukan. Tapi hamba dulu dia lebih kepada raja tu terlalu famous, terlalu disanjung oleh rakyat, sampaikan rakyat tu nak ikut kepada sultan tu. Dia macam idolakan raja tu, dia nak jadi pengikut. Dan kebanyakan kerja yang sultan tu buat, raja tu buat, bukannya buat benda tak elok, tapi lebih kepada pembinaan masjid, pembinaan surau, pembinaan pertanian untuk sistem pengairan. Dia lebih kepada untuk masyarakat. Dan istilah yang digunakan adalah gotong royong. Sebab itulah datangnya istilah gotong royong. Sebab sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu lagi. Itu gotong royong sebenarnya. Saya rasa kamu dah faham masa rakyat ni. Kita pergi kepada yang seterusnya pula. Ini adalah kedaulatan. Tak hilang juga ni. Kedaulatan. Okey. Kedaulatan, lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal raja, untuk mengawal rakyat dan juga wilayah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka juga diakui. Ini kita dah cover tadi, Laksamana Cheng Ho dihantar oleh China sebagai perutusan diplomatik untuk berhubung dengan Melaka. Kita skip lah. Kita pergi kepada wilayah pengaruh. Yang ni sangat penting. Wilayah pengaruh. Poin yang pertama, kawasan pemerintahan raja yang diterima dan diakui oleh rakyat. Dia akan jadi wilayah pengaruh. Yang kedua, Kesultanan Melayu Melaka ni mempunyai kawasan pengaruh yang sangat luas. Okey. Yang ketiga, wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penaklukan, conquer, naungan dan juga perkahwinan. Okey. Kalau lihat dalam buku teks anda, dia ada tunjuk 3 contoh utama untuk penaklukan macam mana, naungan macam mana dan juga perkahwinan. Tapi naungan ni dia merangkumi sama ada 2, perkahwinan ataupun persahabatan. Kalau 2 kerajaan tu macam wilayah tu dia macam baik, automatically dia akan join sekali ada satu kesultanan. Penaklukan ni macam kita tahulah, dia berperang untuk mendapatkan kawasan jajahan takluk. Untuk perkahwinan ni dia menarik, dia Sultan Muzaffar Shah rasanya dia nak kahwin. Sampai bagi bunga siantan. Okey, kita pergi seterusnya. Undang-undang. Okey. Yang ni saya cakap tadi. Kesultanan Melayu Melaka ni sangat menarik seperti mana-manalah kerajaan lain. Tapi dia mempunyai 2 undang-undang bertulis. Iaitu yang pertama adalah Hukum Kanun Melaka. Yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka. Dan yang keempat, tujuan undang-undang ini ditulis adalah untuk mengukuhkan kerajaan dan juga melindungi rakyat. Macam saya cakap tadi, orang laut. Nama dah orang laut. Istilah laut tu sendiri, dia terangkum dalam Undang-Undang Laut Melaka. Dalam Undang-Undang Laut Melaka, dia ada banyak fasal. Untuk minggu yang seterusnya saya akan mendalamilah dalam topik 1.3 dan juga 1.4. Undang-Undang Laut Melaka dia merangkumi cara macam mana orang laut ni perlu buat kerja dalam Kesultanan Melayu Melaka. So memang jelas dan ternyatalah tujuan undang-undang ni ditulis adalah untuk mengukuhkan kerajaan dan juga melindungi rakyat. Dan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sangat unggul. Contohnya, kita tahulah tu. Macam lain, undang-undang apa? Kitara Manawa tadi. Kutara Manawa tadi. Okey, yang last kali adalah lambang kebesaran. Lambang kebesaran. Untuk ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka, dia ada 6. Dia ada raja, rakyat, wilayah pengaruh dan juga ada ni lambang kebesaran. Sangat menarik ya tajuk lambang kebesaran ni.
Sebab biasanya kita lihat dalam duit kita, dalam duit RM1 kita, duit Bank Negara Malaysia tu sendiri identiti yang menunjukkan identiti kesultanan yang kita dapat lihat. Sebab apa? Sebagai seorang sultan ataupun Kesultanan Melayu Melaka, betul lah kita rakyat, yang atas tu adalah sultan tu, yang raja takbir segala. Tapi tu lambang kebesaran dia yang menunjukkan identiti sesebuah kerajaan, kerajaan Melayu Melaka. Tu juga identiti kita. Bukan identiti raja saja, identiti kita. Dan juga menunjukkan keistimewaan Sultan Melaka. Ia juga menunjukkan simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Contohnya, nobat, regalia dan juga cok moho. Ataupun cap moho. Kita pulanglah nak tulis apa. Nobat macam mana? Regalia macam mana? Menjadi persoalan kan? Okey. Ni. Nampak tak ni? Yang ni. Pakcik yang pegang copong tu. Ini dipanggil nafiri. Nafiri. Okey. Untuk nobat. Pernah dengar tak perkataan macam ni? Okey. Contohnya, Syahir Aiman telah dinobatkan sebagai juara. Penggunaan dinobatkan. Dinobatkan asalnya daripada perkataan nobat. So, apa itu nobat? Okey, nobat ni, kata erti mudah dia adalah orkestra. Tapi bukan orkestra dekat mana-mana, tapi orkestra diraja. Yang dalam gambar yang saya tunjuk ni, yang ni. Gambar yang tengah ni, Pakcik pegang nafiri ni, inilah nobat. Nobat ni adalah kumpulan orkestra kesultanan ataupun lambang yang diraja punya. Kesultanan Melayu Melaka ataupun golongan raja, dia dah ada ahli muzik tersendiri yang dipanggil sebagai nobat. Yang ni lah. Ada gendang, ada nafiri, ada semua. Sebenarnya Cok Moho. Tu gambar Cok Moho tu. Cok Moho Sultan Mahmud Shah Melaka ditemui. Ni masuk surat khabar. Baru lagi jumpa ni. And kalau lihat kat gambar bawah ni. Okay, gambar bawah ni. Ni gambar ni. Yang ni adalah regalia. Regalia. Regalia ni adalah alat-alat kebesaran diraja lah. Contohnya macam mahkota. Queen. Queen tu ada pakai. Tu regalia. Keris. Penggunaan keris. Keris diraja. Tu adalah regalia. Kalau notice yang ada lambang bulan dan juga bintang. Yang pakai dekat tengkolok tu. Tu juga adalah regalia. Cincin. Banyak regalia ni. Itulah contoh-contoh regalia. Okay, ada soalan? Kalau ada soalan, boleh tanya kat ruangan komen. Nak saya ulang balik ke? Nak persoalan ke? Boleh. Tak ada masalah. Kalau tak ada soalan, kita boleh try jawab quiz sikit. Cikgu baca komen Humaira. Cikgu kejap nak salin. Ada ke air sumpah betul-betul? Ya, betul. Ada air sumpah. Bukankan sahaja sewaktu Kerajaan Majapahit Tan Sriwijaya, Kerajaan di Melayu pun ada sumpah. Tak ada soalan Okey. Faham. Okey. Cikgu pergi overall Tadi lupa ni. Kandungan dah. Sejarah dah. Tonggak utama, raja. Okey, ni macam quick recap supaya nanti kalau kita buat quiz, kamu semua boleh jawab tanpa ada masalah, insya-Allah. Okey, raja ni kuat tadi. Okey. Saya ulang ya. Untuk ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu, KAM tadi, kamu perlu ingat RUWR, rule, iaitu raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat.
Kita juga perlu ingat contoh ya, supaya bila keluar soalan objektif kita boleh jawab. Okey. Untuk raja. Contoh dia apa tadi? Raja Champa dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Itu Raja Champa. Tonggak utama, taat pada rakyat, rakyat taat dianggap suci. Okey. Champa Siva. Raja Champa Siva. Macam mana nak ingat? Raja Champa Siva. Oh, CS. CS. Bukan Counter Strike, tapi CS. Champa Siva. Okay. Untuk undang-undang, Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Senang je ingat, untuk Manawa ni M. Dia hanya untuk Majapahit. Ni M. Dia hanya untuk Majapahit. Okay. Funan. Funan ni Sungai Mekong lah. Camran. Sungai Mekong, Camran, Myanmar, Segetingkera. Untuk Funan. Okay. Sriwijaya. Sriwijaya S. S sumpah. Ni, nampak? Ni soalan Humaira tadi. Betul ke ada yang sumpah? Betul. Jangan rasa nak minum pula. Nanti kena sumpah. Okay. Kita cuba recall balik. Kita letak kat sini. Okay. Yang ni adalah gambar apa? Saya tulis sekali lagi ya. Inskripsi. Inskripsi Telaga Batu. Kerajaan apa? Yang sumpah tadi. Sumpah apa? Sumpah. Bukan lagu dia M. Daniel ni. Sumpah. S. Sriwijaya. Yang ni. Kutara Manawa. Kutara Manawa. Kerajaan apa? M. Apa? Majapahit. Okay, good. Tak ada masalah, kita boleh ingat insya-Allah. Okay, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan, ada rakyat, ada kedaulatan, boleh pengaruh, undang-undang, nama kebesaran. Okay, kita recall cepat-cepat. Pembesar 4 lipatan. Okay, pembesar 4 lipatan. 1, 2, 3, 4. 4 lipatan. Yang tolong raja dalam mentadbir. Rakyat, ada 2 golongan. Golongan pemerintah, diperintah. Siapa perintah? Sultan, confirm, atas sekali. Sultan tak dah, Sultan. Yang bawah dia diperintah. Siapa? Rakyat, rakyat biasa, hamba. Kan? Terdiri daripada orang Melayu dan juga orang laut. Okey, settle. Yang ni lambang kekuasaan tertinggi seorang sultan. Dinasti Ming. Hantar siapa? Laksmana Cheng Ho. Jumpa siapa? Jumpa kat Melaka sebab nak jalinkan hubungan diplomatik. Wilayah pengaruh melalui penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Cara dia, cara wilayah pengaruh, 3 benda. Takluk, naung, kahwin. Oh, TNK. Tak nak. Takluk, naung, kahwin. Senang ingat. 3 cara. TNK. Undang-undang. Okey, undang-undang di Kesultanan Melayu Melaka ada 2 saja. Ada 2 iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Hukum nak ulang. Untuk apa? Untuk mengukuhkan kerajaan dan juga melindungi rakyat. InsyaAllah boleh ingat ni. So, simbol kedaulatan Sultan yang memerintah Nobat. Nobat tu apa? Nobat tu adalah orkestra. Orkestra diraja. Regalia tu apa? Regalia tu adalah alat kebesaran diraja. Tengkolok, keris, mahkota dan cap mohor. Cap mohor ni digunakan untuk sistem perutusan. Kena ada confirmation. Cap mohor. Rasanya cap mohor yang betul. Okay. Ini rumusan lah. Untuk hari ini kita perlu tahu latar belakang negara bangsa. Ada 4 ciri kerajaan dalam Melayu. Contohnya ialah role tadi. Role. Confirm dah ingat 4 ciri dah sini. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh dan juga rakyat.
Contoh, boleh ni Raja Champa tadi. Champa. Buat apa S? Buat apa S? Majapahit. Buat apa? Funan. Buat apa? Dan juga 6 ciri Kesultanan Melayu Melaka. Serta nyatakan contoh. Macam tadilah, sama je lah. Ada raja, ada rakyat, ada lambang kebesaran, ada wilayah pengaruh. Ataupun nak mudah ingat. Okay. Ada kerajaan, ada rakyat, ada daulat, ada wilayah, ada undang-undang, ada lambang kebesaran. Macam mana nak ingat? Kera, LK, Rook, Duk Rook. Kera rakyat dan wilayah, undang-undang, lambang kebesaran. DWULK. Kamu semua boleh buat akronim tersendiri ya, nak mudahkan ingat. Kalau saya ingat macam ni. Kera, saya ingat. Kera rakyat dan wilayah, undang-undang lambang kebesaran. ULK. ULK. Undang-undang lambang kebesaran. Okey, bersedia? Nanti kita nak buat kuis. Okey. Dah masuk belum? Nak tengok kerajaan Funan balik. 557. Siva. Champa Siva. Okey, Danish dah masuk. Humaira type saja joinmyquiz.com and then masukkan saja join code ni 974292. Atau saya boleh share link kat sini. Copy link and paste. Okey, saya dah bagi link. Okey, Uzma Zahirah. Ada berapa orang semua ni? Ada 6 participants.
Danish laju Danish. Humaira? Humaira okey? Anatawa Oshikyo Karam tu siapa? Cikgu, Ya? boleh tak Ya? share link? Saya dah share dekat chat section. Bukan kod nak link sebab boleh terus cepat masuk. Ada masalah internet. Saya bagi dekat chat section. Okay. Cikgu bagi to everyone cikgu, bukan private. Oh, okey. Okey. Okey, maafkan saya. Dapat semua? Danish dengan Uzma dah menunggu. Okey, Humaira, selamat datang. Ada lagi? Atilia ada, Atilia. Uzma dah masuk, Humaira dah masuk, Danish dah masuk. Atilia belum. Once Atilia masuk, kita boleh start. Atilia okey, Atilia. Kita tunggu Atilia sekejap Kalau Atilia tak dapat masuk, kita mula Okay, rasanya kita perlu mulalah kuis ni. Saya minta Danish, Uzma dengan Humaira bersedia ya. Okay. Bersedia ya? Okay, bismillahirrahmanirrahim.
Danish okey Danish. Danish tak ada internet ke? Oh, okey okey. Okey. Teruskan. Okey Alia, selamat datang. Go Danish, go. Wow. Good job Atilia.
Oh, dah siap untuk Humaira, Danish dan Uzma. Kita tunggu Atilia sekejap. Okey. Okey, tahniah. Tahniah kepada Humaira, tahniah kepada Danish, tahniah kepada Uzma, tahniah juga kepada Atilia. Okey. Sekarang ni kita discuss soalan ya. Discuss soalan. Good job. Okey, kita pergi pada soalan pertama. Soalan pertama. Okey. Antara berikut, pilih dua lambang kebesaran yang menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Dua lambang kebesaran yang menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Semua jawab betul, tahniah. 16 saat je masa gunakan. Jawapan dia ialah apa? Nobat dan juga regalia. Nobat dan juga regalia. Pedang Excalibur dah confirm lah salah. Okey, seterusnya. Bagaimanakah rakyat kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya? Macam yang saya bagi tahu tadi lah. Cara nak jawab ni senang saja. Ingat Sriwijaya. Sriwijaya, huruf S. Sumpah. Sumpah. Meminum air sumpah. Contoh dia adalah inskripsi Telaga Batu. Okay. Kenapa jawab menjadi orang suruhan ni? Yang ni ya, meminum air sumpah. Okay. Apakah maksud Sriwijaya dalam bahasa Sanskrit? Oh, yang ni saya tak bagi tahu tadi. Sri maksudnya ialah cahaya, cahaya yang berseri-seri. Dan jaya adalah kemenangan. Berjaya. Itu bahasa Sanskrit itu berjaya. Jawapan ialah cahaya kemenangan. Tak apa. Kita belajar. Saya pun tak ajar tadi masalahnya. Ingat ya. Sriwijaya maksud ialah cahaya kemenangan. The light of victory. Apakah sistem pentadbiran yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Sistem pembebasan 4 lipatan. Bukan sistem 4 dara. Sistem pembebasan lipatan berenam pun salah, sistem pembebasan berpusat pun salah. Yang betul adalah sistem pembebasan 4 lipatan. Semua jawab betul tahniah. Soalan seterusnya, undang-undang manakah yang digunakan dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Yang ni senang saja. Ada dua je saya cakap. Yang pertama adalah Hukum Kanun Melaka. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka yang lebih fokus kepada orang laut. So Undang-Undang Adat Melaka yang ni salah faham ni, salah baca sikit ni, tak apa. Ingat ya, Undang-Undang Laut Melaka dan juga Hukum Kanun Melaka. Okey, seterusnya. Okey. Gambar rajah di atas merupakan saya tunjuk gambar tadi. Saya tunjuk yang air mengalir. Kat mana? Air mengalir kat sini ni. Dan minum kat sini. Ini adalah inskripsi Telaga Batu. Air sumpah. Inskripsi. Ni walaupun salah tapi saya anggap betul. Uzma Zahira jawab inskripsi. Betul. Inskripsi Telaga Batu. Saya bagi markah untuk Uzma Zahira. Okey, bagus. Air sumpah. Danish betul. Air sumpah Humaira betul. Betul. Cuma jawapan spesifik saya letak inskripsi Telaga Batu. Air sumpah pun betul. Tak apa.
Nampaknya kamu semua faham lah. Tak ada masalah. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pelbagai lambang kebesaran seperti nobat, regalia dan juga adat istiadat. Menunjukkan data. Semua betul. Alhamdulillah. And then, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Dewa Siva. Betul lah. Savi, Isva, Savi ni salah lah. Sawi pun salah. Yang CS, Counter Strike, Champa Siva, CS. Kita pergi pada soalan 9. Okay, dinasti apakah yang mengirim perutusan diplomatik ke Melaka? Dinasti Qing, salah. Dinasti Ming yang betul. Dihantar siapa? Dihantar Laksmana Cheng Ho. Laksmana Cheng Ho. Dinasti Han pun salah. Dinasti Han ni macam ni cerita Korea ni, dinasti Han ni. Zul tak ada jawab. Okay. Dinasti yang betul lah dinasti Ming. Dihantar siapa? Laksmana Cheng Ho ke Melaka untuk perutusan diplomatik. Okey, soalan yang ke-10 yang terakhir sekali. Wilayah pengaruh diperoleh melalui 3 cara iaitu perkahwinan, penaklukan dan juga naungan. Yang saya cakap tadi, TNK, takluk, naung dan juga kahwin. TNK. Wilayah pengaruh, ingat TNK. Takluk, naung dan juga kahwin. Siapa jawab perdagangan ni? Tak apa, ni insya-Allah lah boleh jawab nanti. Okey, ada soalan? Uzma ada soalan, Atilia ada soalan, Humaira ada soalan, Danish ada soalan. Kalau ada soalan, boleh tanya. Saya jawab sinar tak ada. Oh, bagus Humaira. Humaira dah baca buku ke? Saya jawab sinar tak ada. Jawapan dia cahaya. Cahaya kemenangan. Sinar kemenangan. Bolehlah. Boleh. Nur. Tak ada soalan. Tak ada tu. Tak ada soalan kita pergi kepada untuk next class. Saya akan cuba ulang balik soalan. Nak tengok kalian fokus atau tak untuk tajuk ni. So overall boleh unmute screen, unmute sekejap. Humaira? Ya. Humaira baca buku dah Baca buku? Buku teks. Tak. Tak. Ni first class kan ni? Okay, you got potential Humaira. Teruskan usaha Atilia ada Atilia? Atilia? Danish ada Danish? Ada juga. Ada. Danish macam mana Danish? Faham tak? Faham juga. Danish sekolah mana Danish? Full of time. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya saja ya. Saya free saja. Saya tak ada masalah. Atilia. Okay. Beres Danish Uzma. Okay, Uzma. Uzma ada? Ada. Okay. Uzma okay. Faham tak tajuk ni? Faham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, ini untuk 1.1 juga 1.2. Nanti masuk 1.3 dan 1.4 lagi menarik tajuk dia untuk bab 1. Dan kita dah cover untuk bab 1 lah. Jadi 10 bab lagi. So, tak ada soalan ya Uzma?
Tak ada. Okay, alright. Faham. Clear. Okay. Atilia? Hello, Atilia. Faham, cikgu. Okay. Cikgu. Oh, ya. Tak apa. Tadi walaupun lambat tu dah buat comeback. Tak apa. Kita boleh buat lagi baik nanti lain kali Atilia. Okay. So overall, saya rasa kamu semua pun dah faham tentang kerajaan alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Yang menariknya tajuk ni, dia dekat dengan diri kita, tapi dia agak jauh dari segi kefahaman masyarakat Malaysia tentang sejarah Melayu. Ini fakta ini fakta. Dan kadang-kadang setengah fakta yang kita dengar, yang kita tahu, dia sedikit berbeza dengan realiti. Maksudnya apa yang berlaku sewaktu Perang Perak contohnya lah, ataupun macam mana Empayar Melaka tu boleh jatuh. Benda ni dia menyentuh aspek-aspek yang kita tak tahu secara lebih mendalam. Dan insya-Allah lah saya akan cuba kongsi kefahaman saya kepada kamu semua. Kalau ada apa-apa tanya saja, saya tak ada masalah. Dan please feel free to ask me. And I hope that apa yang kita belajar hari ini kita dapat manfaatkan kepada masyarakat suatu hari nanti insya-Allah. Dan saya harap untuk permulaan kamu semua sebagai tingkatan 4, sejarah ni dia sangat senang nak skor. Andai kamu faham dan kamu tahu cara menjawab dengan betul. Dia berbeza dengan subjek lain. Sejarah ni dia quite tricky sikit. Tapi once you faham, tak ada masalah lah. Soalan objektif, putar belik sekali mana pun boleh jawab. Dan insya-Allah lah kalau usaha lebih dapat A+, tepung A. So, kalau tak ada soalan, saya rasa untuk kelas hari ini sampai di sini sajalah. Dan saya akhiri dengan Al-Fatihah. Dan saya harap segala kekurangan saya tadi harap dimaafkanlah. Dan saya harap kita dapat jumpa lagi minggu depan dengan hari baru, wajah yang ceria dan bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama, alhamdulillah. Alright, noted. Tak ada masalah. Thank you. Alright, Danish. Have a nice day semua. Selamat malam.